Assalamualaikum kepada semua murid 5 Abu Bakar, Sekolah Rendah Arab JM Selanda. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan PDPR kita berkaitan dengan tajuk wang yang melibatkan tajuk selesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang tanpa dan dengan tanda kurungan bagi tambah dan darab wang, tolak dan darab wang, tambah dan bahagi wang, tolak dan bahagi wang. Okey, secara ringkasnya lah objektif kita yang perlu awak perolehi selepas cikgu berikan penerangan sebentar nanti, iaitu melibatkan tajuk, iaitu yang melibatkan 4 operasi, iaitu tambah, tolak, darab, bahagi dengan melibatkan kurungan dan tak ada kurungan. Jadi bagaimana cara kita nak selesaikan? Cikgu harap setiap murid dapat dengar penerangan cikgu dengan lebih jelas dan dapat membantu kamu menyelesaikan soalan-soalan yang akan diutarakan sebentar lagi. Okey, sebelum kita teruskan dengan penerangan, jadi kita kena tahu konsep. Matematik apa-apa pun kena faham konsep. Iaitu konsep operasi bergabung. Operasi terlibat daripada tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi dalam teknik Kubatato, ini adalah urutan yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu jika terdapat soalan-soalan yang melibatkan kurungan, bahagi dan darab dalam satu kumpulan dan juga tambah dan tolak juga dalam satu kurungan. Cara untuk selesaikan iaitu kalau dalam kumpulan 2 ini awak boleh tengok yang mana muncul terlebih dahulu, itulah yang perlu diselesaikan. Okey, lagi satu teknik yang telah cikgu perkenalkan sebelum ni iaitu piramid operasi bergabung. Okey, ini semua imbas kembali jadi cikgu harap awak boleh faham apa yang cikgu paparkan di sini. Iaitu piramid ini melibatkan tiga bahagian iaitu kurungan, darab dan bahagi, tambah dan tolak. Kurungan ni kita memang jarang kita jumpa, darab dan bahagi dan juga tambah dan tolak. Kalau dari sisi yang cikgu telah terangkan, iaitu ini dah dia, guru besar, guru, murid dan rakan. Jadi cara kita hormati bila kita berjumpa ataupun tata cara kita buat pengucapan awam, inilah dia, kita kena beri ucapan pada guru besar terlebih dahulu, guru dan baru kita ucapkan kepada rakan. Cara selesaikan pun sama. Kalau kita kaitkan dalam matematik, kita kena selesaikan kurungan terlebih dahulu. Lepas tu kita tengok ada tak operasi darab atau tan bahagi dan juga tambah ataupun tolak. Jadi kita selesaikan daripada ikut step dari atas ke bawah. Okey, cikgu akan terangkan berdasarkan buku teks. Jadi saya harap sebelum awak mulakan dengar penerangan cikgu, awak dah ada buku teks lah depan mata awak. Okey, soalan yang pertama ini adalah berdasarkan penyata bank. Okey, penyata bank ini dinyatakan, tarikh dia 1/1/2021, baki bawah-bawah sebanyak RM6,800. Pada 31/1/2021, berlaku simpanan sebanyak RM150. 28/2/2021, simpanan sebanyak RM150 dan pada akhir 31/3/2021 pun simpanan mempunyai RM150. Okey, soalan. Berpandukan penyata bank di atas, berapakah baki wang pada 31 Mac 2021? Okey, jika kita tengok, kita nak tahu baki keseluruhan simpanan yang terdapat dalam penyata bank. Sebelum ni kita dah ada baki iaitu RM6,800 dan RM150, RM150, RM150. Ini dilakukan secara ulangan. Jadi ulangan. Bila ulangan, kita adalah ringkasan bagi operasi operasi darab. Okey, jadi ini ayat matematik iaitu RM6,800 tambah 3 darab RM150.
Okey, bila kita dah dapat ayat matematik pertama, kedua, kita kena kenal pasti operasi. Okey, operasi apa yang terlibat sekarang? Okey, betul, iaitu operasi tambah dan juga darab. Okey, jadi operasi tambah dan darab, yang mana perlu kita selesaikan dahulu? Okey, kita tengok balik teknik kita. Sama ada awak nak rujuk pada kubadatator ataupun piramid operasi. Jadi, yang mana perlu selesaikan dahulu? Okey, yang bertanda merah ni lah. Iaitu 3 darab RM150. Awak akan dapat jawapan dia iaitu RM450. Selepas awak dapat jawapan, barulah ditambahkan dengan baki awal tahun tadi. Okey, iaitu RM6,800. Jadi, buat penambahan terus, iaitu dalam bentuk lazim, awak akan dapat jumlahnya adalah RM7,250. Sediakan buku tulis. Okey, awak pastikan awak tuliskan hari. Hari ni hari Khamis. Tarikh 17 Jun 2021. Tulis tarikh tu penuh tak boleh titik-titik. Okey, tajuk kita iaitu operasi bergabung melibatkan wang. Okey, dan pastikan awak garis tepi latihan pengukuhan 1. Soalan nombor 1, pastikan awak salin soalan ni dan panduan dia mesti ada ayat matematik dan juga cara pengiraan. Buat dalam buku tulis. Kita pergi pada tajuk yang seterusnya, tolak dan darab. Okey, buku teks, soalan nombor 2. Okey, air dash lady, harga seunit, harga runcit iaitu RM1.60 sekotak. Sekotak bermaksud satu. Satu kotak air dash lady berharga RM1.60. Manakala harga borong RM27, 24 kotak. Jadi maksudnya 24 kotak air dash lady tadi berharga RM27. Jadi hitung beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan runcit. Okey, apa kata kunci yang kita dapat? Iaitu beza. Beza ni operasi apa? Tolak. Okey. Jadi ayat matematik 24 darab dengan RM1.60. Kenapa kita kena darabkan dengan RM1.60? Untuk kita dapatkan harga satu kotak dalam harga borong. Okey. Jadi kita darab dengan RM1.60 tolak dengan RM27. Okey, kenapa kita nak tahu RM27 ni? Untuk kita nak tahu beza. Okey, beza harga borong dengan harga runcit. Okey, apa operasi yang terlibat? Darab dan juga tolak. Jadi, apa yang perlu selesaikan? Iaitu operasi darab. Jadi, RM1.60 darab dengan 24. Okey, ini awak boleh gunakan kaedah lattice. Okey, cikgu galakkan menggunakan kaedah lattice. Macam mana kaedah lattice? Rujuk balik buku teks atau buku nota cikgu yang berikan. Okey, darab awak akan dapat RM38.40. Selepas kita dapat, ini untuk 24 kotak. Okey, daripada nilai tersebut, kita tolakkan dengan RM27. Mana datang RM27? RM27 iaitu harga borong. Okey, tolak 27, tambahkan nilai sen, tolak awak akan dapat RM11.40. Jadi, beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan runcit ialah RM11.40. Okey, latihan pengukuhan 2, salin dalam buku tulis dan selesaikan. Perlu ada ayat matematik dan juga cara pengiraan. Okey, yang tadi kita buat tambah dan darab, tolak dan darab, dia tidak melibatkan kurungan. Tapi yang kali ni, tambah dan darab dengan kurungan. So, ada kurungan. Jadi, kalau kurungan ada tambah, ada darab, yang mana perlu kita selesaikan dahulu? Kena selesaikan kurungan terlebih dulu. Tak kira lah dalam kurungan tu operasi tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Yang penting kita kena selesaikan yang ada dalam kurungan. Okey, kita rujuk pada soalan.
Okey, soalan 3, kos bulanan tempat tinggal jenis pangsa puri. Kos dan juga nilai. Kos sewa iaitu RM750. Selenggara iaitu RM56.80. Okey, berdasarkan jadual, berapakah jumlah kos tempat tinggal bagi tempoh 15 bulan? Okey. Jadi, apa yang perlu awak buat terlebih dahulu? Awak kena selesaikan untuk sebulan. Okey, maksudnya dalam sebulan tu awak akan bayar sewa, awak akan buat selenggara. Jadi, ini adalah kos setiap bulan. Sebab tu kita wujudkan kurungan. Kenapa kena wujudkan kurungan? Kerana nak selesaikan yang ini untuk sebulan. Okey, bila nak selesaikan ini, dua benda ni, apa operasi terlibat? Operasi tambah sebab kita nak tahu kos setiap bulan. Jadi RM750 tambah RM56.80, awak akan dapat RM806.80. Awak dah dapat jumlah kos setiap bulan, barulah kita didarabkan dengan 15. Kenapa darab dengan 15? Sebab dia nak tahu dalam tempoh 15 bulan. Okey, ni darab 2 digit. Gunakan kaedah. Kaedah lattice. Bagus. Okey, jadi untuk kos bulanan, kos untuk 15 bulan iaitu RM12,102. Okey, faham? Tengok balik pengiraan tu. Okey, nanti awak akan boleh faham lah. Jangan gopoh. Okey, latihan pengukuhan 3. Masuk, salin balik dalam buku. Tulis awak tu. Pastikan tulis dengan kemas. Pastikan ada ayat matematik dan juga cara pengiraan dengan lengkap. Ingat dalam cara pengiraan, dalam bentuk lazim, satu nombor, satu petak. Okey, seterusnya tolak dan darab dengan kurungan. Ini melibatkan tolak pula dengan operasi darab dan dia ada kurungan. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Cacatan wang bulanan gaji RM2,350, tabungan keluarga iaitu RM180. Ini bulanan, setiap bulan. Okey, setiap bulan gaji dia RM2,350, tabungan dia iaitu RM180. Pada soalan, berdasarkan maklumat, kira perbelanjaan selama 2 tahun jika kesemua baki wang dibelanjakan. Okey, apa yang kita nak perlu buat? Okey, kita tentukan setiap bulan ni yang kita dapat, gaji yang kita dapat, tabungan ni operasi tambah ke tolak? Kita tabung daripada duit gaji, kita keluarkan untuk simpanan keluarga. So, tambah ke tolak? Okey, operasi tolak. Ini untuk sebulan. Okey, jadi setiap bulan berapakah wang yang dikeluarkan atau yang perlu kita tolak daripada gaji yang kita perolehi. Jadi kita wujudkan operasi simbol kurungan. Jadi kita selesaikan dahulu RM2,350 tolak dengan RM180. Baki wang setelah ditolak dengan tabungan, kita akan ada RM2,170. Okey, apa nak buat lepas tu? Okey, kita darabkan dengan 24. Kenapa darab dengan 24? Sini 2 tahun. Sini 24. Okey, Pat. Okey, kerana konsep 1 tahun 12 bulan. Jadi, kalau 2 tahun bersamaan dengan 24 bulan. Mana dapat 24? Iaitu 12 tambah dengan 12. So, akan dapat 24. Kita darabkan dalam bentuk lattice. Okey, darab. Okey, jadi daripada baki wang yang setelah dibuat simpan tabungan, iaitu darabkan dengan 24, jumlahnya iaitu RM52,080 bagi tempoh 2 tahun. Okey, jelas tak? Tak jelas, dengar balik video ni supaya awak lebih jelas. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Salin lagi dalam buku latihan awak. Pastikan awak salin dengan kemas. Dapatkan ayat matematik
dan juga cara pengiraan dengan lebih kemas. Pastikan pembaris tu ada untuk garis dengan lurus. Okey, kita pergi soalan nombor 5 iaitu tambah dan bahagi. Yang ini tak ada kurungan. Senang macam makan kacang. Kacang pun susah. Okey, soalan nombor 5. Jom sertai Taska Pintar. Yuran pendaftaran RM1,140. Yuran setahun hanya RM3,120. Daftar segera. Tempat terhad. Ini promosi. Promosi berkaitan dengan untuk pendaftaran ke Taska. Okey, kita tengok pada soalan kira bayaran untuk bulan pertama. Okey, bulan pertama. Jadi RM1,140 tambah dengan RM3,130 bahagi 12. Kenapa dia buat macam ni? Okey, kerana RM1,140 iaitu harga bayaran pendaftaran. Lepas tu RM3,120 iaitu setahun dibahagikan dengan 12. Kenapa bahagi 12? Okey, kerana yuran tersebut untuk setahun. Ulang balik tadi cikgu ada cakap setahun ada berapa bulan? Okey, 12 bulan. Jadi sebab itulah diletakkan sebagai 12. Okey, kita tengok kenal pasti. Analisis soalan tersebut. Operasi apa yang terlibat? Okey, tambah dan juga bahagi. Okey, bila tambah dan bahagi, kita pergi balik kepada teknik kita, iaitu dua teknik tadi. Kubadata ataupun operasi bergabung. Jadi, yang mana perlu selesaikan terlebih dahulu? Tambah atau bahagi? Okey, dia kena selesaikan bahagi. Jadi, kita bahagikan RM3,120 setahun, bahagikan dengan 12 bulan untuk dapatkan sebulan. Jadi, setiap bulan kita nak bayar untuk yuran Taska sebanyak RM260. Jadi, seterusnya, kenapa ditambahkan? Okey, kerana kita nak tahu bayaran untuk bulan pertama. Bulan pertama sahaja kita kena bayar untuk pendaftaran. Jadi, berapa permulaan yang perlu kita bayar? Jadi, gunakan operasi tambah. Jadi, bila tambahkan RM260 sebulan tambah dengan RM1,140, jawapan dia adalah RM1,400 yang perlu dibayar untuk bulan pertama untuk masuk daftar ke Taska Pintar. Sambung soalan nombor 5 iaitu jom sertai Taska Nur. Okey, sama saja. Yang membezakannya iaitu nama Taska, yuran pendaftaran dan juga bayaran setahun. Okey, jadi awak kena tulislah ayat matematik dia dan juga cara pengiraan. Cara pengiraan ini penting ya. Okey, salah tulis, salah operasi, semua dah jadi salah. Terutama nombor kosong dan juga nombor 6. Okey, tulis hati-hati. Okey, kelas. Sikit lagi. Okey. Jangan mudah mengalah. Okey. Tolak dan bahagi. Tak ada kurungan. Turut pada soalan nombor 6. Pertandingan robotik 2020. Juara dia memperolehi sebanyak RM2,500. Selepas dia dapat hadiah, okey, dia dah bahagikan dan dia bahagikan. Saya beli jet ini menggunakan wang kemenangan yang telah diagihkan sama banyak. Okey, kata kunci di sini iaitu perkataan sama banyak. Okey, sama banyak ni melibatkan operasi bahagilah. Okey, berapakah baki wang Reza selepas dia membeli seutar jam tangan? Okey, RM2,500 bahagi dengan 4 tolak RM89.90. Okey, analisis soalan ni. Okey, cikgu nak tanya sedikit. Okey, kenapa bahagi dengan 4? Betul, kerana ia mempunyai 4
orang. So, kita bahagikan RM2,500 bahagi dengan 4. Jadi, setiap orang, iaitu seorang akan dapat RM625. Okey, selepas dah dapat ni, apa Reza buat? Dia beli jam tangan. Beli. So, kata kuncinya dia beli. Jadi, operasi tu tolak. Jadi, dia tolak RM625 tolak dengan RM89.90. Ingat kat sini ni ada sen. Jadi, kena sini tambahkan nilai sen. Konsep RM1 bersamaan dengan 100 sen. Okey, jadi tolak dia. Jadi baki wang Reza selepas dia membeli seutai jam tangan ialah RM535.10. Okey, ini soalan yang sama tapi cikgu ubahkan dia punya wang untuk juara pertandingan robotik tu dan juga nilai jam. Cara penyelesaian sama saja. Cuba buat dalam buku dan tulis awak soalan nombor 6. Tambah dan bahagi dengan kurungan. Okey, ini soalan ni dia melibatkan kurungan. Dia melibatkan kurungan lah. Kita tengok rujuk pada soalan 7. Syarikat Akmur Sendirian Berhad. Tuan, syarikat mempunyai wang untuk bonus pekerja sebanyak RM250,000 dalam akaun 1 dan RM125,500 dalam akaun 2. Syukur, kita agihkan sama banyak jumlah itu kepada 40 orang pekerja. Okey, apa itu bonus? Bonus ialah bayaran tambahan selain gaji. Okey, kita rujuk pada soalan. Hitung bonus yang akan diterima oleh setiap pekerja. Setiap. Apa maksud setiap? Maksudnya satu orang pekerja. Okey, apa kita nak buat iaitu sebelum kita nak agihkan bonus, kita kena tambahkanlah. Okey, iaitu RM250,000 tambah dengan RM125,500. Kita tambahkan kedua-dua akaun untuk kita tahu jumlah kedua-dua akaun barulah diagihkan kepada 40 orang pekerja. Jadi kita selesaikan dalam kurungan. Okey, tambah awak akan dapat RM337,500. Selepas dah dapat, kita guna terus kepada operasi bahagi. Kenapa kita bahagi pada 40? Sebab kita ada 40 orang pekerja. Kenapa kita gunakan operasi bahagi? Kerana kita nak tahu berapakah jumlah bonus yang dapat oleh seorang. Seorang dapat berapa? Okey, bahagi. Jadi awak akan dapat jumlahnya iaitu tengok berapa jumlah yang dia dapat. Seseorang akan dapat sebanyak RM9,387.50. Okey, ada dua cara di sini. Sama ada cara satu, awak buat macam cikgu terang. Cara dua, okey, kita dibahagikan 10. Kenapa dibahagikan 10? Untuk dia tidak kecilkan nombor tersebut. 40 bahagi dengan 10, dia akan jadi 4. Okey, jadi kita gunakan operasi bahagi 4 sahaja. Bahagi 4, nilai dia pun tetap sama. Okey, dia buat pemundaran. Jadi bila dah bahagi, jadi alihkan satu titik perpuluhan iaitu kita bahagikan dengan 10 ni tadi kan. 40 tadi. Okey, nak kecilkan 40 bahagi 10. Sama juga 40. Okey, sama juga. Kalau kita tak ada bahagi ni, cikgu tutup ni, dia akan jadi 40. Jadi kat sini nilai dia dah dapat, kita kena bahagikan 10. Okey, kita gunakan konsep apa? Copy and paste. Cut ke atau move left. Okey, move left. Jadi kita tolakkan ke kiri. Ke kiri berapa kali? 1 kali. Kenapa 1 kali? Kerana 10. Jadi nilai dia pun sama, akan dapat RM9,387.50. Dia dah hadis ke sini lah. Awak tengok kat sini Okey.
boleh pilih mana-mana cara, cikgu tak ada paksaan. Awak rasa selesa untuk cara satu, awak gunakan cara satu. Awak selesa guna cara dua, gunakan cara dua. Tapi kalau ayah atau ibu ada tunjukkan cara ketiga, awak boleh aplikasikan cara ketiga. Cikgu boleh terima mana-mana, janji jawapannya betul. Okey ya. Okey, latihan ke-7, salin dalam buku tulis. Okey, berkaitan dengan jadual tersebut, dapatkan ayat matematik dan tunjukkan cara pengiraan. Ingat dengan kemas, tak nak cincai-cincai. Kita pergi pada tajuk yang terakhir, iaitu tolak dan bahagi dengan kurungan. Rujuk pada soalan nombor 8. Ini soalan ni dia dah bagi dalam ayat matematik, tapi selalunya murid akan melakukan kesilapan kerana gopoh. Kalau awak tengok dalam soalan ini, dia ada kurungan, dia ada operasi tolak, dia ada operasi bahagi. Jadi pergi balik pada konsep kita kena selesaikan dalam kurungan ni terlebih dahulu. Jadi tolakkan nilai ni RM254,892.75. Tolak dengan RM86,301.90. Okey. Awak akan dapat RM168,590.85 dan selepas tu barulah dibahagikan. Bahagikan dengan 5. Jawapan akan awak perolehi sebanyak RM33,718.17. Akhir. Habis. Okey. Okey, soalan yang terakhir, tolong salin dalam buku tulis. Okey, tolong selesaikan. Yang mana perlu selesaikan? Ni ada tolak, ni ada kurungan, ni ada operasi darab. Okey, selesaikan ya. Nanti dulu, jangan tutup buku. Cikgu nak buat kesimpulan ni. Setiap kali belajar, cikgu ada buat kesimpulan kan? Okey, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sebelum kita nak jawab operasi bergabung, apa yang kita kena buat yang pertama? Baca kuat-kuat sikit. Cikgu tak dengar, tapi awak boleh baca. Baca dan fahami maklumat soalan. Yang kedua, gunakan teknik bugar, bulat dan juga garis. Yang berkaitanlah soalan yang berkaitan. Okey, yang ketiga, kenal pasti operasi yang terlibat. Bila bergabung, maksudnya mesti lebih daripada satu. Operasi itu mesti lebih daripada satu. Okey, yang keempat, kuasai teknik kubada tato atau teknik piramid operasi. Yang last kali ini yang selalu murid buat, iaitu gopoh. Okey, jadi cikgu nasihatkan jangan gopoh. Okey, kelas kita dah habis. Sekian saja tajuk kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa pada lain minggu depan. InsyaAllah kalau banyak umur, murah rezeki, kita jumpa untuk PDPR yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat kerja sekolah, hantar dalam Google Classroom. Jangan lupa turn in. Okay, bye.